dan kumpulan saya pada hari ini akan membentangkan kajian penilaian impak dan outcome yang bertajuk Program Pembangunan Usahawan Bumiputera Perda di Pulau Pinang. Sebelum saya membentangkan lagi data dalam kajian saya dan juga kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada lecturer kami ataupun pensyarah yang juga merupakan penasihat kepada program ataupun projek kami pada kali ini. Beliau banyak membantu dalam memberi cadangan dan juga pandangan terhadap kajian ini. Tak lupa juga terima kasih kepada pihak Perda, Cik Masudia dan Cik Razli dalam memberi kerjasama, memberi data output yang mereka beri kepada kami. Itu yang membantu kami dalam projek kali ini. Dan juga tak lupa kepada 30 orang responden yang terlibat secara langsung dan tidak langsung memberi komen berkenaan tentang projek pada kali ini. Tanpa membuang masa, saya meneruskan pembentangan pada hari ini. Ini adalah nama-nama kumpulan saya sendiri, Nas Amirul, sahabat saya Zulbi bin Muhammad Zamli, Syed Kamil Naufal dan Nurul Syahidah. Mereka adalah tim yang bekerjasama dalam menjayakan kajian pada kali ini. Baik, seterusnya, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin membawa anda semua untuk melihat sejarah penubuhan Perda. Perda ditubuhkan pada 1 Jun 1983 di bawah Akta 282, dan pada waktu itu ahli lembaga pengarah yang pertama adalah Yang Berhormat Datuk Rais Yatim. Pada tahun 1990, 27 Oktober 1990, Perda dipindahkan dari Kementerian Kemajuan Tanah dan Kemajuan Wilayah ke Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan pada hari ini dikenali sebagai Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Pada tahun 2005, iaitu tanggal 15 Ogos 2005, Perda diletakkan di bawah pentadbiran Unit Penyelarasan Pelaksanaan di bawah Jabatan Perdana Menteri atau dikenali sebagai ICU JPN. Baik, ini adalah peta di mana kawasan operasi Perda. Kawasan operasi Perda meliputi tiga bahagian yang dipecahkan, iaitu seberang perai utara, seberang perai tengah, seberang perai selatan. Manakala dalam kawasan Pulau Pinang hanya meliputi kawasan timur laut saja. Manakala kawasan barat daya tidak, kerana kaum ataupun Bumiputera di situ adalah minoriti. Okey, penilaian outcome. Saya akan memberi pengenalan sedikit tentang kajian yang dibuat. Penilaian outcome merupakan satu tingkat untuk pelajar melakukan kajian secara terperinci serta melakukan proses pengumpulan data secara lengkap dan bebas. Bermaksud pelajar ataupun mahasiswa akan terlibat secara aktif dalam mengumpul data. Dalam contoh kajian ini adalah Program Pembangunan Usahawan Bumiputera Perda. Maksudnya kami melibatkan diri secara aktif mengumpul data dalam Program Pembangunan Usahawan Bumiputera Perda. Penilaian ini juga akan melihat sejauh manakah keberkesanan program pembangunan usahawan Perda dalam membantu golongan Bumiputera dalam kawasan Pulau Pinang. Baik, metodologi kajian adalah kami menggunakan tiga jenis kaedah. Antara dia kaedah temu bual, kaedah soal sendiri dan data sekunder. Kaedah temu bual, kami telah menemu bual Cik Masudia sendiri, penolong pengurus pembangunan usahawan Perda 2, dan juga kami menjalankan kaedah soal sendiri, di mana kami memilih 30 orang responden secara rawat. Manakala data sekunder pula kami melihat kepada buku serta laman web dan juga arsip akhbar di dalam laman web tersebut. Baik, apa yang kami dapat merumuskan, hipotesis kajian kami adalah program pembangunan usahawan Bumiputera memberi impak positif kepada perkembangan dan pembangunan perniagaan Bumiputera dalam kajian kes kali ini. Baik. Seterusnya saya akan membentangkan pembangunan usahawan.
Terdapat beberapa usaha perda bagi membantu para usahawan Bumiputra Pulau Pinang agar mampu bersaing dalam bidang perniagaan. Antaranya, bantuan pembungkusan kepada para usahawan yang layak. Yang kedua, kursus keusahawanan dan juga khidmat nasihat. Yang ketiga, program-program promosi dan pemasaran produk. Baik, pihak perda juga membantu usahawan dalam mendapatkan bantuan geran. Ada 4 geran yang perda sediakan, iaitu mesin, pembungkusan, persijilan dan juga naik taraf premis. Namun, usahawan hanya akan mendapat salah satu daripada 4 geran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Syahidah binti Muhammad Zaki dan saya akan meneruskan pembentahan untuk slide seterusnya, iaitu geran mesin. Geran mesin dan peralatan perniagaan ini merupakan antara 4 jenis geran yang diperuntukkan oleh perda kepada usahawan dan juga bahkan usahawan industri kecil dan sederhana. Dan mesin ini adalah pelbagai, dia tidak terhad kepada mesin pemprosesan makanan sahaja, tetapi perda juga menawarkan mesin yang tidak melibatkan proses makanan, iaitu seperti mesin jahit dan juga peralatan perniagaan lain mengikut kesesuaian pemohon. Okey, bagi geran mesin ni, perda memperuntukkan sebanyak 10,000 bagi setiap permohonan untuk individu ataupun syarikat. Dan setiap permohonan ni hanyalah sekali sahaja bagi. Seterusnya adalah merupakan kriteria ataupun syarat kelayakan bagi permohonan geran mesin. Yang pertamanya, geran ini khusus kepada usahawan mikro, iaitu usahawan yang berpendapatan rendah daripada 300,000 setahun. Bumiputra beroperasi di Penang kerana perda ini merupakan program kerajaan negeri dan hanya ada di Penang. Mempunyai premis, jadi usahawan yang berniaga warung di tepi jalan ataupun penjaja tidak layak untuk memohon. Premis tersebut haruslah beroperasi 6 bulan ke atas, mempunyai pendaftaran SSM, mempunyai akaun semasa atas nama syarikat, dan keperluan pemohon itu haruslah bersesuaian dengan bidang perniagaan yang dipohon oleh pemohon. Okey, seterusnya adalah faedah geran mesin kepada usahawan IKS. Okey, sebenarnya banyak faedah yang pemohon dapat daripada geran mesin ni. Salah satunya membantu memudahkan kerja usahawan. Okey, sebelum ni kalau usahawan tu memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk menghasilkan satu produk, tapi selepas diberi mesin ni, maknanya usahawan tidak perlu lagi mempunyai jumlah pekerja yang ramai kerana mesin ni dapat meningkatkan output produk tersebut. Okay, seterusnya dapat menjimatkan masa. Okay, selain itu, menjimatkan masa ni, jadi dalam satu tempoh tu, produk dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak, dan kualiti produk juga terjamin kerana bentuk ataupun saiz produk yang nak dikeluarkan tu dapat dipenuhi daripada kehendak usahawan itu sendiri. Okey, seterusnya dengan adanya mesin ni kepada usahawan, dia dapat meningkatkan hasil jualan. Okey, seperti seorang usahawan IKS yang kami temu buat, responden kami di perda, dia menyatakan bahawa setelah dia memperolehi geran mesin ni, hasil jualan beliau meningkat dengan pesat untuk setiap bulan. Kerana dengan mesin ni, dia dapat meningkatkan hasil jualan dan seterusnya memenuhi permintaan pasaran. Beliau menghasilkan perniagaan IKS keropok sira. Jadi keropok tersebut dipasarkan di kios-kios berhampiran, di kedai-kedai dan juga di pasaraya. Jadi setiap bulan permintaan tersebut bertambah dan dia memerlukan hasil tenaga ramai. Jadi setelah dia dapat geran mesin daripada perda ni, dia mampu untuk memenuhi setiap permintaan dan dapat menghantar barang tersebut pada waktu yang ditetapkanlah. Okey, seterusnya berikut merupakan skim sokongan pembangunan usahawan pertengahan pada tahun 2015. Dia dikira berdasarkan indikator
Perda telah memperuntukkan 31 syarikat untuk diberikan geran mesin dan juga peralatan perniagaan. Jadi outcome yang diterima oleh Perda sendiri ialah daripada Perda dan juga usahawan sendiri adalah peningkatan daripada segi pendapatan usahawan. Kita boleh lihat 18 syarikat berjaya meningkatkan nilai jualan melebihi 20% setahun dan 14 syarikat berjaya meningkatkan jualan tahunan iaitu melebihi 1 juta dan ada 8 syarikat nilai jualan tahunannya melebihi 600,000. Baik, saya mulakan dengan bantuan persijilan. Persijilan halal. Pihak Perda dan pihak Perda akan membantu pengusahaan Bumi Putra dalam memperoleh sijil halal dari pihak Zakim. Apabila usahawan ataupun pengusaha mendapat sijil halal, produk mereka akan boleh mengembang. Bermaksud produk mereka boleh menyertai ekspor seperti Maha, Fama dan Mihas, dan juga produk mereka juga boleh memasuki pasaran dalam negara saja. Bantuan Perda dari segi Perda akan menghantar wakil dalam melakukan tinjauan ataupun pemeriksaan terhadap premis perniagaan ataupun pengusaha, dan jika pihak Perda mendapati ada syarat ataupun syaratnya, keseluruhan syaratnya menepati, dan pihak Perda akan melancarkan permohonan untuk mendapatkan sijil halal. Baik, ini adalah antara prosedur yang perlu dipatuhi oleh pengusaha. Di kanan itu adalah jenis ataupun contoh sijil pengesahan halal. Yang pertama adalah pengusaha perlu menyediakan profil syarikat. Yang kedua, pendaftaran syarikat atau perniagaan. Pendaftaran ini adalah perlu dilakukan dalam online ataupun dalam secara manual di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Nama dan keterangan produk untuk disahkan, bahan ramuan yang digunakan, nama dan alamat pengeluar pembekal, status halal bahan ramuan beserta sijil halal, jenis bahan pembungkusan, proses dan prosedur pengeluaran, layanan dokumen seperti HACCP, ISO, GHP, GMP, PQM dan sebagainya. Dan juga pengusaha perlu menyertakan peta lokasi, permis atau kilang. Baik, seterusnya saya akan membincangkan tentang persijilan makanan selamat tanggungjawab industri, itu mesti. Pihak Perda juga akan membantu dalam mendapatkan persijilan mesti. Pengusaha yang memperoleh sijil mesti boleh memasarkan produk mereka sehingga keluar negara seperti Brunei, China, Indonesia dan juga Singapura. Menurut Cik Masuria, iaitu penolong pembangunan usahawan Perda, beliau mengatakan bahawa produk di Malaysia mendapat sambutan di negara China kerana di sana pengguna ataupun permintaan barang di Malaysia sangat tinggi. Bantuan Perda adalah menerusi wakil dari Perda akan datang untuk melakukan tinjauan sebelum wakil dari mesti. Wakil Perda akan membantu dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap permis, iaitu mereka akan melihat dari segi proses perbuatan, susunan mesin dan juga keselamatan serta kebersihan tempat permis. Baik, di sebelah kanan tersebut adalah jenis contoh borang permohonan mesti. Kriteria permohonan sijil mesti adalah seperti berikut. Perniagaan mestilah berdaftar dalam SSM. Perniagaan juga mesti berdaftar dengan Kementerian Kesihatan KKM melalui pendaftaran premis makanan dan borang yang disediakan, yang boleh didapati secara atas talian melalui sesawang fosimdomestic.moh.gov.my. Yang ketiga adalah premis di mana perniagaan dijalankan hendaklah mempunyai lesen atau kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan atau PBT. Kalau dalam kes ini, jika pengusaha itu berasal dari seberang perai, mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan iaitu MPSP atau surat pengesahan daripada mana-mana agensi kerajaan. Baik, seterusnya SIRIM, Scientific and Industrial Research Institute of Malaysia, SIRIM, memberikan latihan dan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D yang berterusan sehinggalah produk dan inovasi usahawan tersebut berjaya dikomersialkan. Maksudnya, SIRIM dia akan membantu usahawan dalam menyediakan ataupun memberi latihan
tentang pengendalian produk ataupun mereka bentuk produk kepada usahawan. Bantuan perda adalah pihak perda akan membantu usahawan dalam memberikan khidmat nasihat tentang pemilihan reka bentuk produk. Misalnya dalam pembungkusan kotak makanan, minuman dan sebagainya, cara package ataupun cara membungkus makanan dan sebagainya. Namun ada lagi pihak SIDIM akan bekerjasama dengan pihak perda. Mereka akan melakukan ataupun mewujudkan satu pertandingan reka bentuk untuk usahawan supaya idea-idea usahawan dapat disalurkan di tempat yang betul. Dan jika reka bentuk usahawan ataupun pemenang pada pertandingan itu, reka bentuk itu akan menjadi rujukan kepada usahawan lain. Okey, ini saya akan terangkan pula mengenai kepentingan pembungkusan dan juga pelabelan. Salah satunya adalah untuk mempromosikan produk yang menarik kepada pengguna, kita haruslah mempunyai visual yang menarik, iaitu seperti reka bentuk, warna, lukisan, grafik dan juga tipografi, iaitu tulisan-tulisan yang menarik. Dan ini adalah salah satu contoh yang boleh saya tunjukkan di sini bahawa ini adalah satu produk yang mencapai piawaian yang dikehendaki oleh kerajaan juga negara untuk mempromosikan mereka punya produk di pasaran-pasaran terbuka di luar sana. Salah satunya mereka punya nama produk, iaitu kita sedia maklum bahawa pengguna kita lebih gemar untuk mengingati nama produk berbanding ataupun mengingati salah satu logo ataupun jenama. Sebab ini akan meningkatkan lagi kepelbagaian dan juga untuk membezakan antara produk-produk yang lain. Seperti mana contohnya seperti kita maklum di pasaraya kita mempunyai pengeluaran terhadap mi segera terdiri daripada pelbagai syarikat. Oleh kerana itu yang dapat membezakan mi segera ini adalah daripada segi jenama, logo dan juga nama produk itu sendiri. Dan ini juga adalah salah satu untuk memperkenalkan mereka punya produk kepada pengguna. Dan yang kedua adalah memperkenalkan yang saya terangkan tadi, memperkenalkan identiti korporat ataupun syarikat dan logo ataupun jenama. Dan seterusnya adalah memberi maklumat tentang produk. Seperti maklum kita punya setiap produk haruslah mempunyai maklumat ataupun label maklumat yang penting, iaitu seperti nutrisi makanan, nama dan alamat pengilang dan juga tarikh luput dan juga sebagainya. Dan salah satu kepentingan juga adalah mempunyai logo yang disahkan. Salah satunya seperti contoh adalah logo halal. Ini bagi pengguna-pengguna beragama Islam. Mereka kebanyakan pengguna-pengguna lebih menitik beratkan terhadap produk-produk yang dikeluarkan. Salah satunya adalah produk yang dikeluarkan dan disahkan oleh pihak Jatim itu sendiri. Kerana produk-produk tidak mempunyai logo-logo seperti ini akan dikuatiri dan juga akan merasakan diwas-waskan untuk membeli produk-produk ini sendiri. So ini adalah kepentingan yang seharusnya terdapat di dalam produk-produk itu. Dan seterusnya adalah impak program Geran Pembangunan Ekonomi Perda ini dari segi geran pembungkusan dan pelabelan. Di sini kami telah membuat analisis dan juga telah membuat kajian terhadap impak yang terhadap usahawan dan juga kepada pengguna. Di sini kami telah melakukan soal selidik dan juga temu bual bersama pengguna itu sendiri, di mana kami membuat analisis dari segi pembungkusan, iaitu sebelum dan juga selepas produk daripada IKS itu menerima bantuan daripada pihak perda. So di sini kami dapat membuat kesimpulan di mana sebelum IKS ini menerima bantuan-bantuan seperti ini, dikatakan seolah-olah pengguna mengatakan bahawa produk-produk ini tidak mendapat tempat di hati mereka. Ini adalah kerana mereka mengatakan bahawa salah satu kenapa mereka tidak lebih gemar untuk memiliki ataupun untuk membeli produk-produk tempatan khasnya adalah IKS seperti adalah kerana ini adalah sebab kualiti yang tidak tahan lama, tiada tarikan dari segi pembungkusan dan juga image, tiada label atau maklumat mengenai produk dan juga mereka bentuk produk yang lemah dan tidak kreatif. Ini adalah empat ciri yang kami dapat membuat kesimpulan di mana pengguna-pengguna sangat menitik beratkan terhadap empat ciri ini. Dan
ini adalah salah satu contoh di mana produk-produk IKS yang mempunyai kualiti tinggi, namun daripada aspek pembungkusan ianya sangat mengecewakan, di mana seperti salah contohnya adalah produk daripada tempatan sendiri adalah mengeluarkan produk tempe. Produk ini sangat mendapat tarikan, namun dari segi aspek pembungkusannya telah menyebabkan produk ini tidak mampu untuk bersaing di luar sana dan tidak mampu untuk dibawa ke pasaran yang lebih tinggi seperti di supermarket dan juga sebagainya, kerana ini tidak mencapai piawaian yang telah ditetapkan. Dan ketahanan dia juga diragui kerana dia hanya dibungkus melalui daun pisang, dan dia ketahanan dia hanya tidak dapat dijamin dan juga serta kebersihan. Dan sebelum ini dapat saya buat contoh adalah seperti di krepek di bawah ini juga mempunyai tarikan yang tersendiri, namun dari segi aspek pembungkusan juga dan juga pelabelan dia gagal dalam mencapai piawaian yang telah ditetapkan, kerana ini tiada mempunyai logo, tidak mempunyai maklumat-maklumat yang diperlukan, dan juga imej dan juga reka bentuk juga tidak dapat menarik perhatian daripada pengguna tempatan dan juga pengguna-pengguna di luar. Dan ini adalah keputusan yang telah kami perolehi daripada hasil soal selidik dan juga temubual kami bersama 20 responden pengguna terhadap kepuasan mereka terhadap produk-produk IKS sebelum bantuan pembungkusan dan pelabelan yang diberikan kepada produk. Di sini kami dapat simpulkan bahawa daripada ketahanan produk, imej produk, reka bentuk produk, juga label produk, maklumat menjadi salah satu ciri-ciri yang dipentingkan oleh pengguna. Oleh itu, di sini kami dapat membuat kesimpulan di mana sebanyak 45% daripada pengguna mengatakan mereka sangat tidak berpuas hati terhadap ketahanan produk, manakala hanya 15% saja yang mengatakan mereka berpuas hati terhadap ketahanan produk. So seterusnya adalah terhadap imej produk juga boleh dikatakan perhatian yang tertinggi adalah daripada pengguna-pengguna yang sangat tidak berpuas hati, iaitu sebanyak 35%, dan hanya 10% saja yang menyatakan mereka sangat berpuas hati. Dan seterusnya adalah reka bentuk produk. Reka bentuk produk juga menunjukkan perhatian yang tinggi, di mana pengguna-pengguna mengatakan mereka sangat tidak berpuas hati dan dia sangat tidak menarik perhatian mereka untuk membeli ataupun memiliki produk-produk pada IKS tersebut, iaitu sebanyak 40% daripada pengguna yang mengatakan mereka tidak berpuas hati, dan hanya 5% sahaja daripada pengguna yang mengatakan mereka berpuas hati. Ini menunjukkan jurang yang sangat ketara dan sangat besar di antara berpuas hati dan juga tidak berpuas hati. Ini menunjukkan salah satu contoh yang negatif kepada IKS terhadap produk-produk mereka kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah label maklumat. Label maklumat juga menunjukkan jumlah yang besar, iaitu pengguna mengatakan sebanyak 45% daripada pengguna mengatakan mereka sangat tidak berpuas hati, dan hanya 5% sahaja yang berpuas hati. So ini menunjukkan di mana kelemahan-kelemahan yang terdapat oleh usahawan-usahawan tempatan seperti IKS, di mana mereka mempunyai kualiti makanan dan juga kualiti pengeluaran produk yang sangat baik dan sangat bagus, namun dari segi aspek pembungkusan juga pelabelan mereka gagal dalam mencapai aspek-aspek yang telah ditetapkan. Oleh kerana itu, produk-produk mereka tidak mendapat tempat di hati masyarakat dan juga di hati pengguna-pengguna sendiri. So ini adalah hasil daripada analisis kami, iaitu selepas program ini dijalankan atau grant ini diberikan kepada usahawan-usahawan yang berkelayakan. Salah satu yang boleh kami nyatakan di sini adalah terdapat 3 kesan-kesan positif dan juga impak positif yang kepada usahawan tempatan dalam pengeluaran produk mereka, serta telah menarik perhatian daripada para pengguna. Salah satu ini adalah peningkatan pendapatan. Selepas usahawan-usahawan ini diberikan pengetahuan dan juga diberi khidmat nasihat mengenai pembungkusan dan juga pelabelan, kami dapat membuat simpul di mana usaha-usaha itu sendiri mengatakan pendapatan mereka telah meningkat setelah produk-produk mereka diinovasikan semula ataupun dikatakan ditingkatkan dari segi pembungkusan dan juga pelabelan. Yang kedua adalah perluasan pasaran juga. Pasaran mereka juga dapat memasarkan lebih dan juga dapat memasarkan produk-produk mereka
kepada supermarket. Ini adalah satu contoh transformasi yang telah dilakukan setelah mendapat bantuan daripada pihak Perda. Kita boleh lihat daripada transformasi dari segi bentuk dan juga pembukusan serta pelabelan. Di sini kita sebelum ini kita dapat lihat produk keluaran IKS Tempatan kita, iaitu produk keluaran ADP. Sebelumnya hanya bungkus menggunakan daun pisang dan ini tidak menarik perhatian daripada pengguna. Selepas mendapat bantuan daripada Perda, hasilnya sangat menakjubkan dan juga boleh dikatakan sangat memberangsangkan daripada pengguna. Di sini kita dapat tengok ciri-ciri yang diperlukan di dalam satu produk itu, iaitu mempunyai logo, mempunyai jenama dan mempunyai maklumat ataupun label maklumat yang diperlukan, di mana pengguna sangat menitik beratkan penggunaan maklumat ini. Dan juga kita boleh lihat di situ adalah mempunyai chop yang daripada untuk memastikan produk-produk ini telah melepasi piawaian yang telah ditetapkan. So ini salah satu contoh di mana transformasi yang telah berlaku dari segi bentuk, pembungkusan dan juga pelabelan. Dan ini adalah salah satu contoh lagi untuk dari segi bentuk pembungkusan dan juga pelabelan, di mana usahawan dahulunya mengeluarkan produk triptych yang dikatakan mempunyai kualiti yang tinggi dan juga kualiti yang bagus, namun disebabkan bentuk ataupun reka bentuk dan juga pembungkusan dan juga tiada pelabelan, ianya menyebabkan produk ini tidak mampu untuk dipasarkan. Antara usaha-usaha daripada Perda sendiri, selain daripada geran-geran yang diberikan kepada usahawan yang bergelakan, pihak Perda juga mengambil inisiatif untuk menganjurkan program-program seperti program khusus keusahawanan dan juga khidmat nasihat. Ini di mana pihak Perda merasakan usahawan tempatan kita masih kurang dari segi pengetahuan dan juga kemahiran dalam segi untuk menguruskan perniagaan mereka, kerana mereka punya minat namun mereka kurang dari segi pengetahuan dan juga kemahiran. So khusus ini dan juga khidmat nasihat ini dianjurkan untuk memberi pengetahuan kepada usahawan, contohnya dari segi bagaimana untuk menguruskan kewangan, bagaimana untuk menguruskan pengurusan masa, dan bagaimana untuk menguruskan pekerja-pekerja dan sebagainya. Dan ini adalah contoh-contoh yang sesi yang telah dijalankan oleh pihak Perda sendiri, di mana dalam satu sesi terdapat 30 usahawan-usahawan yang terpilih bagi menghadiri dan juga untuk menyertai program usahawan ini dan juga dari segi khidmat nasihat. Okey, untuk inisiatif yang kedua adalah program-program pemasaran yang telah dilakukan sendiri oleh oleh Perda, iaitu pihak Perda memasarkan dan juga ataupun memberi tajaan dari segi tapak dan juga tempat perkhemahan untuk produk-produk tempatan ini untuk memasarkan produk-produk mereka. Seperti contoh contohnya seperti di Malaysia International Halal Showcase, MIHAS, di International Cocoa and Cosmo Show, dan Campaign Halal 1 Malaysia 2011, Halal Fest, China ASEAN Expo 2011, dan juga Expo Beli Barangan Buatan Malaysia. Ini adalah salah satu usaha daripada pihak Perda sendiri untuk membawa usahawan-usahawan tempatan ini untuk mereka memasarkan produk-produk mereka di peringkat yang lebih tinggi dan sehingga ke peringkat antarabangsa. Dan juga ini salah satu usaha untuk memperkenalkan produk-produk ini ke pengguna-pengguna luar dan juga tempatan. Dan terdapat, ini adalah satu contoh kejayaan-kejayaan Perda, iaitu terdapat 4 syarikat Bumi-Putra kini yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa, iaitu salah satunya adalah syarikat Nira Foodstuff Sdn Bhd yang mengeluarkan biskut dan kuih tradisional, Rivera Chocolate and Confectionery Sdn Bhd iaitu pengeluaran produk minuman berdasarkan coklat dan juga koko, Cemara Food Industry Sdn Bhd yang produk berasaskan buah-buahan kering, dan juga AZ1 Industri Sdn Bhd yang mengeluarkan minuman kopi berisi buah-buahan tempatan. Ini adalah kerajaan-kerajaan akbar di mana kejayaan-kejayaan daripada pihak Perda dan juga usahawan-usahawan yang dilahirkan oleh Perda, dan di mana usahawan-usahawan ini mampu bersaing sehingga di peringkat antarabangsa. Seperti contoh syarikat Perda mampu memasarkan pasaran mereka sehingga ke peringkat China. Dan juga salah satu usahawan yang dilahirkan oleh Perda yang dikatakan ikon perniagaan, ikon usahawan adalah salah satunya adalah Jeruk Madu Pak Ali yang sehingga kini dikenali sehingga seluruh pelosok Malaysia dan juga sehingga ke negara jiran. Dan ini adalah contoh-contoh produk-produk yang dikeluarkan
dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang berjaya dan menghasilkan produk yang sangat baik sehingga mampu memasarkan produk-produk mereka sehingga ke peringkat antarabangsa. Perda ni dia memperuntukkan dana kepada industri kecil dan juga usahawan menengah. Jadi dia tidak mampu untuk memberikan peruntukan kepada setiap pemohon, dan terdapat beberapa kekangan usahawan IKS untuk terus maju dan berdaya saing dalam dunia perniagaan. Okay, menurut Puan Masudia yang kami temui daripada agensi Perda sendiri, beliau mengatakan bahawa sikap usahawan itu sendiri yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melangkah jauh ke hadapan, kerana seperti sedia maklum, Perda juga memperuntukkan 4 geran, iaitu geran lesen, persijilan, pembukusan dan juga naik taraf premis. Okey, sekiranya seorang pemohon dia memohon satu daripada geran, maka dia tidak boleh lagi memohon untuk geran yang lain. Jadi sekiranya seorang pemohon dia telah mendapat geran lesen, selepas itu usahawan tersebut tidak mampu lagi untuk meneruskan perniagaan dengan pemasaran ataupun pembukusan yang elok untuk terus dipasarkan keluar negara. Okey, jadi sikap dan selalu mengharapkan bantuan daripada kerajaan inilah yang menyebabkan usahawan itu sendiri terbatas untuk terus maju dan beraya saing dengan peniaga-peniaga lain. Okey, seterusnya mereka lemah dalam pengurusan kewangan. Okey, seperti kita tahu, kewangan merupakan sumber yang penting dalam sesuatu perniagaan. Jadi sekiranya kewangan usahawan itu sendiri tidak stabil, jadi kita dah boleh tengok dia punya bahagian-bahagian lain untuk dia meneruskan perniagaan. Contohnya daripada segi kos bahan mentah, kos pengeluaran ataupun gaji pekerja sendiri. Okey, pengurusan kewangan ni penting sebab sekiranya seorang usahawan tu dia tidak mampu untuk menguruskan kewangan dengan baik, jadinya dia tidak berupaya untuk mengelakkan lebihan perbelanjaan dalam setiap bulanan mereka, dan secara tidak langsung ia menyebabkan hutang-hutang dalam kos pengeluaran itu sendiri tidak dapat diurus dengan baik. Jadi perancangan kewangan ni adalah sangat penting untuk usahawan, dan dia merupakan proses ataupun strategi yang perlu dirangka dengan baik dengan menggunakan sumber-sumber yang usahawan tu sendiri tu ada, untuk usahawan tu mencapai matlamat dalam jangka masa sederhana ataupun jangka panjang. Okey, seterusnya adalah usahawan ni gagal untuk mendapatkan CJ halal. Okey, CJ halal ni merupakan satu item yang sangat penting untuk usahawan tu mengembangkan lagi produknya ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi apabila pihak Perda sendiri dengan kerjasama JAKIM dan juga SIRIM melawat ke kawasan pemprosesan produk usahawan tu, mereka gagal untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pihak JAKIM ni untuk mereka mendapatkan CJ halal. Sebagai contoh, mereka gagal untuk mengemukakan ramuan yang tepat dengan sukatan yang betul dalam setiap produknya. Jadi mereka ni tidak mampu untuk terus lagi mendapatkan CJ halal ni lah. Dan yang keduanya adalah persekitaran yang kotor, dengan keadaan peralatan yang berselerak, dengan peralatan tu berada di lantai, peralatan tu tidak dicuci dengan baik, dan juga mesin yang tidak teratur. Jadi perkara inilah yang menyebabkan mereka gagal untuk mendapatkan CJ halal dan seterusnya mengembangkan produk mereka di peringkat yang objektif Perda dalam membangunkan industri kesederhanaan. Perda ingin mewujudkan premis perniagaan baru di wilayah luar bandar untuk mengimbangi perbandaran di bandar metropolitan Pulau Pinang. Kenapa perbandaran tertumpu pada bandar? Kenapa usahawan suka berusaha di bandar? Usahawan selalunya tidak memilih untuk berpindah dan membuka premis baru di pendapatan baru. Ini kerana di bandar mempunyai pelbagai kebaikan seperti rumah-rumah dan pelanggan di lokasi sedia ada di bandar. Menurut Tadaruss, situasi ini dipanggil the chicken and egg situation.
seseorang akan menjadi perintis jika ia lebih murah untuk tinggal di lokasi sedia ada dan tunggu perintis lain untuk pindah ke premis baru. Dalam terma ekonomi, agglomeration atau penumpuan ekonomi bandar adalah externalities yang perlu di-internalize atau pasaran akan gagal. Dari sini kita faham trend perniagaan yang tertumpu di bandar kerana manfaatnya. Disebabkan itu jika Perda mahu mencapai objektifnya, mereka perlu menjaga daya ketahanan pasaran di sana. Perda tidak boleh menumpukan insentifnya pada dispersal atau penyebaran dan tidak memberi perhatian langsung